bawa kita dekat dengan Allah Tuhan perempuan dalam hati Allah ya. Barangkali itulah orang pertama dia untuk saya kupas, iaitu ada dua ketiga. Memang dia yang pertama ada masalah, ada kesedihan, jangan layan dia. Kadang-kadang iblis masuk otak kepala kita ni. Iblis masuk, dia cocok kepala otak kita. Ada yang bunuh diri, ada yang kelana diri tuan-tuan, ada yang dah cari Allah dulu. Nombor dua tuan perempuan dia nak mendekatkan diri Allah Ta'ala, bersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat keji. Kita isi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. InsyaAllah kita jumpa pada orang yang kedua nanti. Terima kasih Ustaz Fauzi. Begitulah bila kita lihat apa yang kita perlu lakukan untuk dekat dengan Allah. Dan Allah bagi peluang kepada kita sebenarnya. Kalau kita tengok dalam Isra Mi'raj, dia ada macam-macam. Nabi nampak macam-macam jenis amalan, Nabi nampak macam-macam jenis balasan. Amalan ni sangat macam-macam. Gitulah, nak dekat dengan Allah ni bukan tuan-tuan kena duduk dekat surau ni daripada pukul 1 sampai pukul 5 kerang baru keluar, baru check out. Ceritanya bukan itu amalan-amalan. Ada satu perkara yang hatta dalam waktu kita tidur, sambil-sambil tidur pun Allah bagi satu masa yang sangat hebat. Disebut dalam hadis namanya doa ta'am, iaitu doa orang-orang yang tersedar sekejap daripada tidur. Bila kita tidur, kadang-kadang kita terasa tersedar sekejap. Sama ada nak pergi bilik air, dah keluar dah keadaan bilik air dah bulan ya? Sama ada pergi bilik air, ataupun pergi minum, ataupun pergi makan leftovers yang ada dekat dalam peti sejuk. Kemudian masuk balik, check in balik dekat katil. Apa salahnya kalau tersedar tengah malam hari? Ini amalan sikit. Tersedar dia tengok isteri masih ada di sebelah ya, anak masih ada, anak pun dah jatuh katil dah seorang, 2, 3, 4, 5. Selesai pun cerita. Kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfirli. Kemudian berdoa dengan apa saja doa. Pada waktu itu Allah memberikan seluruh pendengaran yang untuk kita. Itu baru bangun tidur, baru terjaga tu belum lagi bangun betul-betul duduk. Tu baru terjaga. Doa selepas itu Allah kata tak ditolak, sebagaimana hadis Allah Nabi Muhammad. Itu Ustaz, saya nak minta Ustaz ulaskan bagaimana yang Allah Ta'ala sebut kepada kita bagi motivasi badiru bil a'mali syatta. Kena cepat segera buat amalan-amalan dan kerja-kerja yang sangat banyak. Dan apakah yang banyak yang kita boleh buat dalam kehidupan kita? Pada Allah. Terima kasih sudah pengurusi muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Al-a'mal, bila sebut al-a'mal macam kita belajar bahasa Arab dulu, al-a'mal maksudnya amalan-amalan. Banyak perkara dalam hidup ini kita boleh lakukan untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam seperti yang diberitahu oleh guru kita, oleh tok-tok kita, syarat kita diterima oleh Allah ni ada dua perkara. Yang pertama ialah iman, yang kedua ialah amal soleh. Yang pertama iman, orang tahu iman. Yang kedua ialah amal soleh. Amal maksud dia perbuatan, pekerjaan, soleh maksud dia baik. Dan bila sebut amal soleh ni, istimewanya Islam, dia bukan hanya tertakluk kepada ibadah khusus, hubungan kita dengan Allah semata-mata, tapi apa sahaja yang kita buat itu sekiranya nawaitunya kerana Allah, maka kita akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang bekerja, kita yang bekerja, kita kena rasa dia dalam hati kita, dalam pemikiran kita, bahawa pekerjaan yang kita lakukan ini juga sesuatu yang boleh kita persembahkan di hadapan Allah. Syaratnya apa? Syaratnya amalan itu adalah amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, amalan yang diterima oleh Allah. Macam kalau kita kembali kepada peristiwa Qabil dan Habil, sebab amalan diterima ataupun ditolak, faktornya ialah fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama
yataqabbalullahu minal muttaqin. Cerita tentang Qabil dan Habil, anak-anak Adam, faktor diterima itu ialah kerana faktor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena bersiap sedia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Carilah, buatlah amalan sebanyak mungkin dalam hidup kita, gunakan peluang. Kita pekerjaan kita, tuan-tuan, ini alhamdulillah, ini satu nikmat yang besar. Dan kalau pekerjaan kita tak ada, PPZ pun tak boleh buka kaunter lah. Contohnya kita terlibat industri judi, kita tak boleh buka kaunter buat apa. Nah, alhamdulillah satu nikmat di sudut tu, alhamdulillah kita dapat pekerjaan yang halal. Yang kedua ialah macam mana kita nak corakkan kehidupan kita. Nak corakkan, kita ada anak, kita ada isteri, kita ada suami, kita ada keluarga. Kita nak corakkan kehidupan kita ni untuk kita buat sesuatu perkara, biar perkara itu diridai oleh Allah. Mesti ada perbaikan dalam keluarga kita. Kita duduk sibuk, suami kerja, si kerja, keluar pagi balik tak habis gitu je. Tak, mesti ada sesuatu kita kena tambah nilai agama dalam kehidupan kita. Perkara yang mudah, soal-soal kewajipan pada agama ni kita tak boleh ambil mudah lah. Kita dah sebut tadi, sembahyang, puasa, ibadat-ibadat khusus. Yang kedua ialah tentang kita ni kena dekat dengan masjid, dekat dengan surau, walaupun sibuk macam mana kita. Yang ketiga ialah kena budayakan dalam hidup ni budaya cinta ilmu. Kena sayang kepada ilmu, suka kepada ilmu. Sebab tu ada apa-apa majlis ke, program ke, di mana, di taman kita ke, di tempat kerja kita ke, di surau ke, kita kena hadir. Ataupun benda-benda yang boleh kita tengok, benda yang boleh kita baca, kita banyakkan perkara-perkara ilmu ini. Sebab dengan ilmu ni lah yang akan memberi cahaya kepada kehidupan kita. Al-ilmu nurun wa nurullah la yubda bil asi. Ilmu itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya Allah ini tak akan diberi kepada orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat, kita adalah hamba Allah. Saya sebut sekali lagi kepada diri saya juga, kita akan kembali kepada Allah, dan kita boleh kembali pada Allah bila-bila masa sahaja. Sebab itu dalam penulisan seorang pengkaji daripada Turki yang menyebut, dia kata sebenarnya bila kita berada di hujung dunia ataupun di umat akhir zaman ni, kalau kita lihat proses kematian ni, dia tak sama macam orang-orang dulu, tuan-tuan. Orang-orang dulu kalau meninggal, kalau umur 40-an lah yang ada di sini. Kalau dulu orang meninggal, kalau kampung ni orang sakit, demam 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu. Betul tak? Biasa begitulah, rolik begitu. Hari ini kematian adalah kebanyakannya adalah mengejut. Pasal ada kawan kita, selalu kita bercakap macam ni. Orang kata si fulan meninggal dunia, kita pun akan kata macam ni. Baru pagi tadi jumpa, baru pagi tadi minum. Ayat tu biasa kita. Betul tak? Saya baru orang ni baru call. Yelah, kau tadi 1 jam, dia baru dah tu. Mengejut, kematian mengejut. Orang tidur, orang meninggal waktu tidur dan sebagainya. Jadi itu nak menggambarkan kepada kita, kita kena buat sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Jadi saya pun tak boleh panjang. Saya duduk tengok jam tu sebab pukul 2 tepat kena berhenti. Jadi rasa dia memilih Ustaz Fauzi.